Pengenalan. Dalam pengajaran bahasa Arab, menekankan kemahiran membaca, bertutur, menulis supaya murid dapat meningkatkan kesediaan untuk berinteraksi dengan ayat mudah dalam bahasa Arab. Selain itu, memenuhi hasrat KPM seiring dengan dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang memerlukan generasi baharu menguasai lebih daripada satu bahasa selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ini termasuklah juga dengan bahasa Arab. Refleksi daripada PDPC yang lalu. Yang pertama, murid salah menyebut tarikh dalam bahasa Arab. Yang kedua, murid salah mencari muka surat dari buku teks yang disebut oleh guru. Yang ketiga, murid tidak mahir menyebut angka puluh dan sah dalam bahasa Arab. Berikut adalah analisis yang telah dijalankan selepas melakukan ujian rintis kepada murid. Yang pertama, murid menulis nombor secara terbalik. Yang kedua, murid salah menulis nombor dalam perkataan Arab. Yang ketiga, murid tidak meletakkan huruf waw dalam perkataan nombor bahasa Arab. Objektif kajian secara umum ialah supaya kajian ini dapat membantu murid menguasai kemahiran menyebut dan menulis nombor dalam bahasa Arab. Dan murid memerlukan aktiviti hands-on dengan penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai. Objektif secara khusus pula ialah supaya dapat meningkatkan 90% kemahiran menyebut nombor puluh dan sah dalam bahasa Arab dengan betul, serta dapat meningkatkan 90% kefahaman konsep menulis nombor puluh dan sah dalam bahasa Arab dengan penggunaan teknik puasa. Bagi memastikan pelaksanaan kajian tindakan berjalan dengan kemas dan teratur, kami telah menetapkan 5 langkah, iaitu langkah yang pertama mengadakan ujian pra. Langkah yang kedua, kami telah menetapkan 3 aktiviti. Dalam aktiviti yang pertama ini, guru akan mengajar murid untuk menyebut dan mengingat semula nombor sah 1 hingga 9 dalam bahasa Arab, wahidun ila tis'atun, di mana guru akan mengajar murid dengan menerapkan nilai didik hibur, iaitu menyanyikan lagu nombor dalam bahasa Arab supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan murid lebih mudah mengingat. Guru akan mengajar murid untuk menyebut dan mengingat semula nombor 10, 20 hingga 70 dalam bahasa Arab, 20 ila 70. Seterusnya, langkah yang ketiga adalah untuk memperkenalkan teknik puasa. Apa dia teknik puasa? Teknik puasa ialah pu mewakili rumah puluh, huruf waw yang berbaris atas dan sa adalah mewakili rumah sa untuk menyebut dan menulis nombor dalam bahasa Arab. Dalam aktiviti ini, murid perlu memahami ataupun mengetahui nilai rumah puluh dan sa bagi nombor yang diberi. Contoh, nombor 3, 6. 3 adalah nombor puluh dan sa, dan 6 adalah nombor sa. Kemudian masukkan nombor dalam jadual teknik puasa. Seterusnya adalah menukar nombor kepada nombor bahasa Arab. 3, salah satu. 6, sittatun. Seterusnya menukar nombor bahasa Arab ke dalam perkataan bahasa Arab. Pertama adalah kita menurunkan bunyi waw. Kemudian menukar huruf sa, nombor sa, sittatun. Dan nombor puluh 3, salasuna. Seterusnya, murid akan menyebut perkataan bahasa Arab dengan betul, sittatun wa salasuna. Langkah seterusnya adalah langkah yang ketiga, iaitu latihan pendiri. Unsur kebat boleh diterapkan semasa menjalankan aktiviti ini dengan menggunakan operasi tambah dan tolak. Aktiviti ini mendidik murid untuk membuat analisa dan membuat kesimpulan sama ada nombor yang dipilih betul atau salah semasa menjalankan operasi tambah dan tolak. Aktiviti ini melibatkan aktiviti hands-on yang merupakan ciri-ciri dalam kebat. Secara tidak langsung dalam aktiviti ini, guru dapat menerapkan elemen merentasi kurikulum matematik dalam mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya ialah langkah yang keempat, iaitu intervensi 3, pengayaan. Dalam pengayaan ini, kami telah mencipta kuis pintar AR. AR bermaksud Augmented Reality. Di sini terdapat penerapan STEM. Murid diajar tentang sains, matematik dan juga teknologi AR. Murid boleh menguji kepahaman mereka dengan menjawab soalan dalam kuis yang diberi nama kuis pintar. Permainan ini boleh dimulakan secara berkumpulan. Murid akan memulakan permainan dengan membaling dadu. Murid yang mendapat nilai yang paling banyak akan memulakan permainan kuis pintar. Seorang murid akan membacakan soalan dan murid yang lain akan memilih jawapan yang betul. Contoh soalan yang diberi ialah arba'atun wa sittun. Di belakang kad jawapan murid akan ditampal dengan QR code yang akan menentukan sama ada jawapan yang dipilih itu betul ataupun salah. Mereka akan mengimbas QR code berdasarkan dengan menggunakan aplikasi Assembler yang telah didownload menggunakan telefon pintar. Murid akan scan jawapannya untuk melihat sama ada jawapan yang dipilih itu betul ataupun salah. Murid akan melihat jumlah gula-gula yang diperolehi di dalam dan ditulis di dalam kad jawapan yang diberi oleh guru. Murid akan melukis jumlah gula-gula yang diperolehi di papan markah mengikut bilangan gula-gula yang dipaparkan pada kad jawapan betul. Secara tidak langsung, walaupun murid belajar bahasa Arab, murid juga didedahkan dengan subjek matematik kerana permainan ini menggunakan cara piktograf untuk mengira jumlah markah yang diperolehi.
Langkah yang terakhir ialah langkah yang kelima, iaitu mengajukan ujian POS. Soalan kajian ini adalah sama dengan ujian POS berbentuk subjektif yang dibina sendiri oleh pengkaji. Seterusnya kita akan masuk pada kaedah pengumpulan data. Persoalan kajian, adakah kemahiran menyebut dan menulis nombor murid dapat meningkatkan dengan penggunaan teknik puasa? Jadi instrumen kajian yang kita gunakan ialah ujian pra dan POS, pemerhatian dan temu bual. Apa yang diuji ialah menguji kemahiran murid tentang cara menulis nombor puluh dan sah menggunakan teknik puasa. Yang kedua, persoalan yang kedua adalah adakah penggunaan teknik puasa dapat menarik minat murid mempelajari konsep menulis perkataan nombor bulat dalam bahasa Arab? Instrumen kajian yang dilihat ialah dari segi pemerhatian, temu bual dan juga rakaman video. Seterusnya, daripada analisis data yang diperolehi, kita akan membuat pemerhatian sebelum dan selepas intervensi. Terdapat 15 orang murid yang terlibat. Semasa ujian pra, apa yang diperhatikan ialah tingkah laku murid, iaitu murid tergaru-garu kepala seramai 5 orang, murid menjeling rakan sebelah sebanyak 3 orang, keadaan muka murid yang berkerut-kerut dahinya seramai 2 orang, berfikir dalam masa yang lama terdapat 3 orang dan 2 orang berbual-bual dengan rakan di sebelah. Dan selepas berlakunya kita jalankan intervensi, kita jalankan ujian POS. Tingkah laku yang diperhatikan pada awalnya tidak kelihatan. Murid menjalankan ujian dengan bersungguh-sungguh dan gembira. Jadi hasil pemerhatian menunjukkan berlakunya perubahan tingkah laku murid selepas menjalankan intervensi. Seterusnya ialah temu bual. Selepas kita menjalankan ujian POS, sebelum dan selepas intervensi kita adakan temu bual. Refleksi penyelidik pula ialah murid tidak berminat untuk belajar bahasa Arab kerana susah. Murid menyatakan susah hendak menulis nombor puluh dan sah dalam bahasa Arab, dan jawapan murid banyak yang salah dalam ujian yang dibuat oleh guru semasa ujian pra. Seterusnya, selepas intervensi yang telah dijalankan, kebanyakan murid menjawab berminat dengan bahasa Arab, murid lebih yakin menyebut dan menulis nombor puluh dan sah dalam perkataan Arab, murid berasa seronok kerana dapat menyanyikan lagu nombor sah, dan juga murid dapat menjawab soalan dalam ujian POS dengan betul. Seterusnya, daripada data yang dilihat ini, perbandingan peratus markah ujian pra dan ujian POS didapati. Peratus markah bagi ujian POS lebih tinggi berbanding dengan ujian pra. Ini menunjukkan peningkatan dalam pencapaian murid sebanyak 100% lulus. Maka data ini menunjukkan bahawa penggunaan teknik puasa dapat membantu murid menguasai kemahiran menulis nombor puluh dan sah dalam perkataan bahasa Arab. Seterusnya, cadangan dan penambahbaikan. Cara penggunaan aktiviti kuis pintar AR Augmented Reality ini boleh dijadikan satu inovasi yang menarik apabila penggunaannya dikubah kepada bentuk digital supaya murid dapat mengaplikasikan aktiviti tersebut walaupun berada di rumah.